Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Oh, tukar background ya. Sekejap. Okey, Imran. Baik. Tak jelas. Ya, ya. Okey. Daripada baca background dah okey. Apa kalau Okey, background. Okey. Tadi keluar background apa? tadi background warna Jangan kita biru. samakan dengan Background apa? Tadi warna biru. Ramai-ramai Warna biru. Baik, barakallahu fik. Baik. Okey. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى إمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. Daripada Yahya bin Yahya At-Tamimi. Yahya bin Yahya At-Tamimi ma'ruf, kita sebut sebelum ni min tabaqatil ashirah. Bila kita sebut Yahya bin Yahya, tidak ada yang lain melainkan Yahya bin Yahya At-Tamimi dalam kutubus sittah. Okey, adapun Yahya bin Yahya Al-Laythi itu perawi daripada kitab Muwatta. At-Tamimi qala akhbarana Abul Ahwas, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas. Abul Ahwas Salam bin Sulaim Al-Hanafi. Nama dia Salam bin Sulaim Al-Hanafi. An Ash'ath bin Abi Sya'tha. Daripada Aswad bin Hilal. Aswad bin Hilal daripada tabaqah yang kedua. Tabaqah yang kedua. Ini kata 84 Hijriyah. Bila tabaqah kedua maksud dia tabi'in ya. Maksudnya Al-Aswad bin Hilal. Baik. Hadis. Jadi adalah antara perawi hadis Muaz bin Jabal tu. Hadis Muaz Jabal iaitu hadis yang atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Kamu tahu tak apakah hak Allah ke atas hamba-Nya dan apakah hak hamba ke atas Allah Taala, hadis yang ma'ruf. Jadi dia kata
ketika saya bersama dengan Rasulullah SAW pada suatu malam, kemudian beliau turun untuk membuang hajat. Okey, daripada lembah. Kemudian beliau datang, lalu saya segera menuangkan air padanya dari idawah. Idawah satu macam satu gayung yang saya bawa. Kemudian beliau berwuduk dan mengusap bahagian atas kedua sepatunya. Naam. Hadis seterusnya pula, hadis ni ialah penguat pada hadis yang sebelumnya. Okey, hadis ni penguat pada hadis yang sebelumnya. Hadis seterusnya, qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib. Qala Abu Bakr qala haddatsana qala Abu Bakr haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Muslim an Masruq 'anil Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة فعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. Daripada A'mash, daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ma'ruf min tabaqatil ashirah. Daripada Abu Quraib. Daripada telah beritahukan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Muawiyah Abu Khazim Ad-Darir telah menceritakan kepada kami dari Al-A'mash, iaitu Sulaiman bin Mihram, daripada Muslim bin Yasar, daripada Masruq bin Ajda' tabi'in. Jadi anak angkat Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Masruq ni sangat rapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah Masruq ni anak dia pun dinamakan Aisyah. Lepas tu Masruq ni digelar Abu Aisyah, kunyahnya Abu Aisyah. Naam. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah ma'ruf sahabiyun jalil. Okey. Maaf, Muslim di sini bukan Muslim bin Yasar, itu Muslim bin Subaih. Afwan, nanti silap. Muslim bin Subaih Al-Attar Al-Kufi. Meriwayatkan hadis dari Nu'man bin Bashir. Maksudnya Muslim ni juga tabi'in ya. Muslim ni juga ialah tabi'in. Muslim ni Muslim bin Subaih. Muslim bin Subaih nama dia. Muslim bin Subaih bitasghir Al-Hamdani. Dia meriwayatkan hadis daripada sahabat. Maksudnya Muslim ini juga tabi'in. Dia meriwayatkan hadis dari Nu'man bin Bashir, daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Umar, daripada Syutar bin Syakal, daripada Masruq, juga diriwayatkan juga daripada tabi'in. Okey. Kata Abu Abdul Ma'in dan Abu Zur'ah thiqah. Muslim ini thiqah. Kata Ibn Hibban thiqah. Dan beliau meninggal ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tahun 102 atau 101 Hijrah. Wa kana thiqatun kathirul hadis, dia banyak meriwayatkan hadis. Meninggal tahun 100, ada kata 101, wallahu taala alam bissawab. Okey. Dan kata Abu Husain, dia kata aku bersama dengan Sya'bi, dan bersama Sya'bi itu Muslim, dan sebelahnya Muslim bin Subaih. Dan Sya'bi pula apabila ditanya satu soalan, Sya'bi tadi, Sya'bi bila ditanya satu soalan, maka Sya'bi dia akan tanya, apa pendapat kamu wahai Muslim bin Subaih? Maksudnya dia dirujukkan oleh Imam Sya'bi yang ma'ruf. Tanbih, okey. Kata penulis, kata Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, dia kata sebahagian naskhah Sahih Muslim telah tersilap dalam mentahqiqkan nama Muslim kat sini. Dalam satu naskah Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muhammad Zihni, dia telah menulis terjemah, iaitu biografi Muslim di sini, dia kata Muslim bin Khalid Az-Zinji, bukan Muslim bin Subaih. Jadi kata Syekh, ini adalah kesalahan yang jelas, tidak syak lagi. Dan kata Syekh, ini perkara yang menakjubkan bahawa
Kerana dalam sahih, kerana Muslim bin Khalid bukan termasuk dari perawi sahih Muslim langsung. Jadi Muslim sini bukan Muslim bin Khalid Az-Zindi. Kama huwa dhahir fi tarjamati fi tahdhib. Okey, fatanabbah, maka ambillah perhatian. Naam. Jadi kisah ni dia kata, hadis ni panjang sikit daripada tadi. Satu hari dia kata, saya pernah bersama dengan Nabi SAW fi safar. Dalam bahasa Arab, fi safar. Aku bersama dengan Nabi. Kuntu ma'an Nabi SAW fi safar. Dan safar itu dinamakan safar sebab apa tuan-tuan? Safar ni, perkataan safara yasfuru, maksud dia ialah zahara. Safar ni. Okey. Dia zahir. Iaitu dia zahir daripada satu tempat, dia zahir ke tempat yang lain. Dan antara maksud lain safar juga iaitu inkashafa, iaitu terbuka. Iaitu macam kita kata inkashafal hijab. Terbuka lah hijab. Okey. Itu juga safara. Okey. Safar al-hijab. Maksudnya terbuka hijab. Jadi kenapa para ulama di bahasa dibincang, kenapa musafir safar tu digelar sebagai safar? Sebab kenapa dia ambil dari perkataan terbuka hijab? Sebab seseorang itu akan terzahir perangai dia, zahir tadi kan kita sebut safar tadi zahir, terzahir perangai dia sebenar dan terbuka hijab dia apabila kita musafir dengan dia. Sebab itulah kata para ulama, bila dia kata kita ni kalau tengok orang, jumpa sekali-sekala, kita takkan tahu perangai dia macam mana. Tapi kalau kamu nak tahu perangai dia macam mana, kamu musafir dengan dia. Musafir masa musim haji 40 hari, 30 hari, 10 hari, maka ketika itu kamu akan tahu perangai dia yang sebenar. Ketika susah macam mana, ketika senang macam mana, dia ni setia kawan ke tidak, dia ni pentingkan diri sendiri ke tak. Jadi masa safar lah kita akan tahu daripada perangai hijab, antara maksud safar. Jadi kuntu ma'an Nabi SAW fi safar. Ini dalil bahawa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diikut Nabi musafir. Sebab ada musafir dalam misi peperangan ataupun misi dakwah ataupun seumpamanya. Okey. Itu kita kata barakahnya musafir, barakahnya safar dengan orang alim. Kerana bila kita musafir dengan orang alim, kita akan banyak belajar macam-macam perkara. Okey, banyak, kita akan belajar banyak perkara. Macam dulu masa anak sekolah dulu, bila kita belajar pasal solat jamak kasar tak, anak tak pernah faham dengan sebaiknya jamak kasar ni. Melainkan setelah tu kita musafir dengan masyayikh kita, dengan orang-orang alim, dengan guru saya masa tu. Bila kita musafir, bila kita duduk dengan dia 3-4 hari musafir, bila dia jamak, bila dia kasar saja tanpa jamak, ketika itu jelas kepada kita macam mana caranya kita nak jamak dan kasar ni. Jadi waktu kita kata barakallahu fik, waktu Al-Mughirah bin Syu'bah dan para sahabat lain radhiyallahu ta'ala anhum telah mempelajari banyak perkara. Sebab tu kalau kita baca hadis kita akan tengok kuntu fi safar, aku bersama dengan safar, aku bersama safar Rasulullah sallallahu ila akhirih. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar. Faqala ya Mughirah, khudhil idawah. Ya wahai Mughirah, ambillah bekas air tu. Khudhil idawah. Sebahagian ulama kata khudhil idawah iaitu dari kulit, daripada iaitu bekas daripada kulit, minal jild. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita akan tengok nanti dalam dua hadis lagi, dalam hadis yang seterusnya kita akan tengok bahawa sebenarnya Al-Mughirah ni ambil bekas tu daripada seorang musyrikin, seorang musyrikah, dari seorang perempuan musyrik. Jadi ini menguatkan bahawa bekas daripada orang musyrik boleh kita guna kalau kita aman, kita rasa memang bekas tersebut tidak ada kesan-kesan najis maupun kesan seumpama dengannya. Jadi kalau kita siapa mengikuti pengajian Bulughul Maram, kita dah jumpa perbincangan ni. Iaitu satu hadis Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kami duduk dengan hadis Amr al-As, ya Rasulullah, kami duduk dengan orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, dan kami tahu bahawa mereka ini makan khinzir dan mereka minum arak. Apakah boleh memakan, kita pakai bekas mereka? Maka Nabi kita jangan, melainkan kalau tak ada bekas lain, maka basuhlah dan gunakanlah. Dan satu riwayat lain pula daripada disebutkan bahawa Nabi SAW menggunakan bekas seorang musyrikah, seorang musyrik.
dan Nabi ambil bekas tersebut dan gunakannya. Naam. Jadi dalam satu hadis Nabi kata Nabi basuh bekas tu. Dalam satu hadis lagi Nabi SAW tidak membasuhnya. Jadi para ulama digabungkan kefahaman iaitu basuh kalau kita yakin bahawa dia minum arak dan juga makan khinzir dan bekas tu ada kesan-kesan. Dan bila bekas tu kita yakin bersih, macam katakanlah kita ni beli pinggan daripada China. Kita tahu China orang yang kufar, yang musyrik. Kemudian dia bagi kita bekas tersebut ataupun dia hadiahkan, tapi bekas tu nampak bersih, tak ada kesan, bau, warna dan rasa seumpama dengannya, maka perlu tak kita basuh? Tak perlu kita basuh. Begitu juga dengan kes ni, iaitu khudhil idawah, ambil lah. Maka dia ambil daripada orang musyrikin, seorang musyrikah, seorang perempuan musyrik. Fa akhadtuha, maka aku pun ambil lah. Dan dalil juga boleh bahawa kita ni boleh memerintahkan orang kalau benda tersebut tidak menunjukkan bentuk penghambaan ataupun bentuk paksaan atau seumpama dengannya. Contoh kalau kita kata kat kawan kita, tolong ambilkan benda tersebut. Okey. Jadi itu tidak dianggap satu bentuk celaan. Yang tercela tu ialah kalau kita meminta-minta kalau tak ada sebab. Minta-minta. Seperti mana dalam hadis Jabir bin Abdullah, iaitu bay'ana Rasulullah SAW ala syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa alla nunazi' al-amra ahlah wa alla yas'al an-nasa wa alla nas'al an-nasa syai'a. Okey? Atau kama qala. Itu kami telah berahd dengan Nabi SAW untuk aku musyahadah la ilaha illallah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak merebut jawatan daripada wa nunasahu la ta'murikum dan menasihati pemerintah dan juga agar tidak meminta sesuatu pun daripada manusia. Jadi ini tidak bertentangan. Nabi SAW kata, wahai Mughirah, ambillah. Jadi tak boleh kita kata, Rasulullah kata jangan minta-minta, Nabi Rasulullah minta sini. Tak. Ini tidak bertentangan dengan hadis tadi. Meminta-minta di sini ialah meminta-minta kerana ada keperluan, iaitu khidmat. Jadi ini juga boleh, hadis juga dalil bahawa bolehnya orang yang lebih tinggi martabat dia, maratib dia, tinggi martabat dia, tinggi kedudukannya untuk memerintahkan orang yang lebih rendah kedudukannya. Seperti ayah suruh anak. Kita suruh anak, kita buang sampah. Jadi anak kita tak boleh bagi hujah kata, ayah bukankah ayah dah ajar tidak boleh meminta-minta kepada manusia. Ini ayah minta saya buang sampah. Tak. Hadis ini dalilnya. Boleh itu. Yang kedua, tidak menunjukkan penghambaan pada orang tersebut. Maksudnya kita nak menghambakan dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bukan dia meminta-minta kerana keperluan. Meminta-minta kerana ada keperluan. Jadi betul, khudhil idawah ya Mughiratu, khudhil idawah. Fa akhadtuha, maka aku pun mengambilnya. Thumma kharajtu ma'ahu, aku keluarlah bersama dengan dia. Keluar bersama dengan dia pergi mana? Keluar bersama dengan Nabi SAW. Bila Nabi suruh ambil bekas tu, Al-Mughirah fahamlah bahawa yang nak diminta tu, minta apa dia? Minta ikut dia pergi buang air. Teman Nabi SAW. Fa akhadtuha thumma kharajtu ma'ahu fantalaqa Rasulullah SAW. Tapi bila dah sampai satu tempat tu, maka Nabi pun pergi menjauhkan diri daripada Al-Mughirah. Maka menjauhkan diri, fantalaqa Rasulullah hatta tawara anni, sehingga tak nampak dah. Hatta tawara anni, maka dia menjauhkan diri daripada saya sampai tak nampak lagi dah. Tawara anni maksudnya dah tak nampak. Ini dalil bahawa yang kita bincang dah banyak kali dah sebelum ni, bahawa dalam bila kita buang air besar, kita disunahkan ab'adul madhab, seperti mana hadis Mughirah yang lain. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada hajatahu ab'adul madhab. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menunaikan hajatnya, maka Nabi menjauhkan dirinya. Maka menjauhkan diri ni apa hikmah dia, apa tujuan dia? Pertama, mengelakkan nampak aurat. Yang kedua, mengelakkan bau busuk daripada kencing dan buang air besar kita tu menyakiti orang lain. Yang ketiga, menolakkan mudarat dari segi kesihatan. Jadi ini antara faedah-faedah kenapa dia abad, dia menjauhkan diri. Yang ni dalam kes apabila rumah itu tidak ada tandas yang khas.
Tidak ada tandas yang khas. Apabila ada tandas yang khas, bila mencapai 3 maksud tadi. Apa 3 maksud tadi? Tak nampak aurat. Jadi ada tandas khas, tak nampak aurat. Yang kedua apa dia? Tidak menyakiti orang lain dari segi bau. Dari segi bau. Naam. Jadi yang ketiga, tidak menyakiti dari segi orang, dari segi ialah najis tu menyakiti orang lain. Orang lalu, orang nampak. Orang tempat orang lalu lalang. Sebab tu Nabi SAW melarang orang daripada yang takhalla fi tariqin nas. Melarang daripada orang buang air besar, buang atau buang air kecil di tempat perjalanan manusia, tempat orang lalu lalang. Seperti zaman sekarang ni, orang kencing dekat lift, orang kencing dekat tangga. Allah musta'an. Ada setengah-setengah kawasan perumahan kan, setengah-setengah kawasan flat sama sekali lah yang nampak jelas. Jadi ni teruk saya pernah pergi satu tempat ni di Kota Damansara. Anak tu dia kencing daripada tingkat berapa atas menitik dia kencing daripada dekat koridor sampai air tu banyak turun. Sampai terkena pakaian sebagian orang. Saya kata ini tak betul ni. Sebab tu kita kata barakallahu fikum. Walaupun kita ni ialah kehidupan di kawasan perumahan PPR tu ialah kurang selesa, tapi janganlah kita menambahkan lagi keburukan tu dengan buang air besar. Para sahabat radhiyallahu taala dulu juga miskin, masakin, tapi tak ada pula orang kencing tepi jalan, tempat orang lalu-lalang. Tak ada pula kotor bersepah sampah apa semua. Sebab kita ingat fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza an-nas. Kita kena ingat bahawa malaikat itu juga merasa sakit. Sebagaimana dia merasa sakit, merasa bau busuk. Sebagaimana manusia juga rasa bau busuk. Sebab itulah kalau kita ni duk ajar anak kita sampah bersepah, tak simpan apa semua, pampers apa semua. Jadi bila bau busuk tu malaikat tak dekat. Sebab tu Nabi SAW menjauhkan diri. Dan Nabi sangat-sangat menjauhkan diri daripada tempat yang dilaknat. Pernah sekali satu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu dia naik kenderaan, kemudian dia cela kenderaan dia. Dia cela binatang dia. Maka Nabi SAW kata, kalau aku dilaknat binatang ni. Afwan. Kata Nabi SAW, kalau aku takkan naiklah kenderaan yang dilaknat. Nabi kata. Sebab apa? Takut doa makbul. Lepas Nabi kata, ittaqul mala'in. Jauhilah tempat kita dilaknat. Antara tempat dilaknat itu adalah apa dia? Ayat takhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Iaitu kalau orang itu dia buang air besar di tempat manusia berteduh ataupun tempat orang lalu lalang. Lepas tu Nabi SAW ab'alul madhab. Nabi menjauhkan diri. Jadi kalau mencapailah ketiga-tiga objektif tadi dengan adanya tandas dalam rumah, iaitu kita boleh pam, kita boleh hilangkan bau busuk, boleh hilangkan penyakit apa semua, dan kemudian kita tutup aurat dan juga hilangnya bau dengan toilet, maka bagus. Sebab tu bila toilet kita ada pewangi, ada benda yang boleh hilangkan bau busuk, maka itulah yang terbaik sekali. Barakallahu fiik. Dalam bab ni kita pujilah, kita mengakulah bahawa orang kafir budaya mereka dalam tandas tu berkenaan lebih bagus. Budaya dari segi menjaga kebersihan lah. Bukan saya kata budaya buang air besar, mereka tak istinja dengan betul. Tapi dari segi menjaga kebersihan tu. Okey. Seperti di setengah-setengah negara dia tulis 6 last kali dibersihkan semalam, dia letak dekat tandas tu. Sampai hari ni bersih lagi. Ada setengah tu pula sampai dah 3 hari pun bersih lagi. Sebab apa? Sebab budaya tu. Okey. Jadi barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan, jadi ingat ini masalah ni walaupun nampak macam kecil, tapi ni dah lambang umat Islam. Itu lambang umat Islam itu bersih. Okey. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bila Allah Ta'ala puji orang dekat Masjid Quba, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kerana di sana ada pemuda-pemuda yang suka untuk membersihkan diri, bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang yang menyucikan dirinya. Jadi kita kena ingat, kita bersihkan tandas apa semua tu lillahi ta'ala, kerana Allah, wattiba'an li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya pun mengambilnya, kemudian saya keluar bersama beliau salam, pergi menjauhkan dari saya. Kemudian beliau buang air. Beliau buang air. Setelah itu beliau datang dengan mengenakan jubah, iaitu pakaian yang daripada atas sampai bawah, macam jubah lah yang kita makruf zaman sekarang, jubah dari Syam. Okey. Yang memiliki lengan baju yang sempit,
Bagus soalan. Dia kata Rasulullah SAW pernah buang yang kecil di tempat pembuangan sampah. Betul, hadis ni kita dah lalu sebelum ni dalam 3-4 hadis yang lepas. Fi subatati qaumin. Kan Nabi sallam, Nabi bersama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berjalan-jalan di celah-celah lorong di Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat pembuangan sampah, Nabi dibuang hajat. Tapi kat situ bukannya buang hajat, buang hajat ni buang air besar. Dalam hadis sebut buang air kecil. Jadi adakah adat orang Arab buang hajat di tempat buang sampah? Tidak. Bukan hajat. Tak, bukan itu sebenarnya. Tetapi huraian hadis tadi dia ada beberapa sebab. Ulama bincang kenapa Nabi buang tempat hajat. Pertama, adakah tempat buang hajat tu milik seseorang ataupun awam. Jadi as-sahih yang rajihnya dia adalah milik orang awam, maksudnya tempat buangan awam. Yang kedua, adakah Nabi SAW kencing dalam keadaan terbuka aurat? Tidak. Nabi panggil Anas. Nabi kata, Anas mari dekat sikit. Maka dia pun mendekatkan diri. Dan dia pandang ke tempat lain, maka dia telah menghalang Nabi SAW. Dia jadi benteng lah, maksudnya Nabi tak terbuka aurat. Yang ketiga, Nabi kencing berdiri masa tu. Yang keempat, Nabi buang hajat dekat situ juga tanpa pergi tempat yang jauh. Tak seperti hadis Mughirah. Ada dua sebab para ulama bincang. Pertama, sebab urusan dia terlampau banyak pada hari tersebut. Jadi kalau dia menjauhkan diri daripada bandar Madinah tu akan menyebabkan masa habis. Maka Nabi akan tak dapat selesaikan urusannya. Yang kedua, sebagai ulama kata pula adalah kerana Allahu Akbar. Sebab apa yang kedua? Tadi datang, bukan dah lupa dah. Lupa satu lagi sebab. Tapi itulah antara sebabnya Nabi SAW tak kedua. Yang kedua, Nabi dah tak tahan. Afwan. Nabi dah tak tahan. Jadi kalau Nabi menjauhkan diri daripada tempat tersebut, nanti akan bawa mudarat kat Nabi SAW. Jadi kalau dia tahan kencing lagi untuk menjauhkan diri, sebab kita kena ingat bandar Madinah tu, kalau di tengah-tengah bandar Madinah tu nak pergi jauh tu akan ambil masa. Jadi Nabi SAW selesaikan kat tempat tu juga. Okey, di tempat tu juga, dan tidak ada sahabat-sahabat lain yang mencela Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Adapun nak kata adakah mereka punya adat kebiasaan buang hajat di tempat buang sampah, wallahu alam, tidak diketahui dalam masalah tu. Barakallahu fiik. Jadi Nabi pun kenakanlah jubah dari Syam memiliki lengan baju yang sempit. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW jubah dia bukan satu style dia. Nabi ada jubah yang lebar, dia punya lengan dia. Ada jubah lengan pendek, ada jubah lengan panjang, ada jubah lengan sempit. Okey. Jadi barakallahu fiik. Nabi SAW dia pakaian yang Nabi suka ialah thawb. Ini disebut oleh Syekh Akram Al-Bukhari dalam kitab Syama'il. Okey. Nabi paling suka thawb. Walaupun Nabi tak banyak thawb. Masa tu nak pakai thawb ni, jubah macam kita pakai sekarang lah. Daripada atas sampai bawah, lengan panjang, lepas tu ada tengah ni ada macam ada butang, ada pengikat dia apa semua. Nabi paling suka baju macam tu. Tapi Nabi tak banyak ada baju macam tu. Hanya beberapa saja baju yang berikut, yang seperti disebut thawb. Okey. Walaupun jubah ini lebih kepada macam jubah yang macam baju Melayu kita lah, kita boleh kata macam tu. Jubah di sini. Bukan lengan panjang. Sebab itulah kalau kita tengok ni, Nabi SAW nak keluarkan, nak tariklah baju tu dari lengan baju tu, tapi sempit. Okey, tapi sempit. Maksudnya dia keluar, maksudnya lengan tu sempit. Jadi bila Nabi SAW nak tarik, sempit. Maka Nabi buat macam Nabi keluarkan tangan daripada bawah baju. Maksudnya macam Nabi macam nak buka baju lah. Macam Nabi macam buka sebahagian baju dia, boleh nampak sikit lah bahagian perut dia apa semua. Sebab bayangkan kita pakai t-shirt, kita tak boleh ataupun kita pakai shirt lah, kita pakai shirt, kemudian kita nak basuh tangan tapi lengan tu sempit. Jadi Nabi buka dan Nabi keluarkan tangan daripada bawah baju dia. Lepas tu Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah dia kata apa? Perkara ini kalau kita lakukan di rumah tak ada masalah lah, tapi jangan buat depan orang. Kata Imam Nawawi. Cuma pendapat Imam Nawawi ni telah dibantah oleh Syekh Muhammad Adam Al-Atyubi. Dia kata pendapat Imam Nawawi kata jangan buat depan orang itu agak kurang tepat, kerana Nabi SAW sendiri buat depan Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi bahawa boleh.
boleh kita buka baju depan orang lelaki jika tidak menimbulkan fitnah. Jadi macam orang kita pergi umrah lah. Kadang-kadang kan kita pergi umrah kan, kadang bila dah penat nak pakai kain ihram dari atas tu, kalau kita pakai ihram bawah, kita pergi toilet, kita pakai ihram bawah je, tak pakai ihram atas pun. Kan? Dekat Mina apa semua tu. Adakah dia tercela? Tidak tercela. Bahkan sabit dari sahabat Nabi bahawa mereka mempunyai satu kain saja. Ramai maksudnya mereka pakai baju kain tu sampai pusat, sampai bawah. Atas tak pakai apa pun. Jadi ada bila orang kata kat Amerika ni tak ada dua baju ke? Lalu Nabi tanya balik pada dia, awalikullikum thawban. Nabi kata, adakah semua orang ada dua baju? Maksudnya atas dan bawah. Maksudnya Nabi kritik orang tu. Dia kata apa? Orang tu kata, kamu ni tak ada dua baju ke? Nabi kata, adakah setiap orang ada dua baju? Maksudnya pada zaman tersebut, pada zaman Nabi SAW tersebut, ada dua baju tu pun kira beruntunglah. Sebab kebanyakan masa tu sahabat terus sekali ahli sufah ada satu pakaian sahaja, satu baju sahaja. Yes, sahih. Masya Allah, Ibn Syihab. Yang biasa Nabi pakai ialah izar dan rida. Allahu Akbar. Nabi SAW memang zuhud. Sayyiduz Zahidin. Nabi SAW ialah Sayyiduz Zahidin. Penghulu sekalian orang yang zuhud. Dan kebanyakan Nabi, pakaian Nabi ialah izar warida. Izar kain atas dan bawah. Nah, izar warida, izar warida, izar kain bawah macam kain ihram tu ke bawah, rida tu yang atas. Itu maksudnya pakaian ihram yang kita pakai zaman sekarang ni lah, itu pakaian biasa zaman Nabi SAW. Kita pakai mungkin setahun sekali pun jarang pakai macam tu. Berarti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah sekali dia keluar dengan pakai izar dengan rida, sebab dia kata aku nak buat sekali juga. Sebab zaman tersebut dah orang dah tak biasa dah. Sebab Imam Ahmad orang dah tak biasa dah pakai izar dan rida. Lalu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala satu hari dia keluar dengan pakai izar dan rida, sebab dia kata aku nak juga sekali, aku nak ikut macam mana Nabi SAW pakai. Dia keluar dengan pakai izar dan rida. Lalu beliau SAW mengeluarkanlah tangannya dari lengan baju tersebut, namun merasa sempit, sehingga beliau mengeluarkan tangannya dari bawah lengan baju tersebut. Dari bawah lah. Lalu saya menuangkan air padanya. Ini dalil bahawa menuangkan air ketika ambil wuduk tidak makruh. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, Syaratibi dalam syarahnya, Ibnu Hajar dalam syarahnya, dalam Sahih Bukhari. Disebut apa dia? Dalam Fathul Bari. Disebut bahawa tidak makruh. Yang makruh itu adalah apa dia? Kita bincang sebelum ni, iaitu kita orang mengambilkan wuduk. Mengambilkan wuduk maksudnya macam mana? Orang tu basuh tak muka aku, mentang-mentang dia bos, dia kata kamu basuhkan muka aku, basuhkan tangan, basuhkan kaki, basuhkan kepala. Tak. Adapun menuangkan khidmat, kita kena ingat zaman tu bukan ada pipe. Jadi bila ada orang tu ada bekas air, dia tuang, kita ambil, dan dia ambil pula, kita tuang, supaya kita mudahkan orang ambil wuduk. Jadi itu tidaklah dianggap sebagai perkara yang makruh. Lalu beliau SAW sehinggalah beliau mengeluarkan tangannya, lalu aku menuangkan air padanya dan beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Ini dalil bahawa antara sunnah Nabi SAW ialah Nabi setiap kali buang hajat, Nabi terus ambil wuduk. Hanya antara sunnah juga. Antara sunnah Nabi SAW. Kalau masa pendek, Nabi akan ambil wuduk yang ringkas. Seperti mana hadis Sahih Bukhari dalam kitab Taharah. Ketika Nabi pergi haji, Nabi dalam satu perjalanan, Nabi ambil wuduk dengan ringkas. Lalu bila Nabi nak naik kenderaan, para sahabat tanya, Rasulullah, kamu nak solat di sini? Dia kata tak, solat di hadapan sana. Lalu jalan lagi, dah sampai kat depan sana, baru Nabi ambil wuduk sekali lagi dengan wuduk yang sempurna, lalu Nabi pun solat. Bila maksud wuduk yang ringkas, adakah maksudnya tak sempurna? Tidak. Maksudnya wuduk yang ringkas itu ialah Nabi buat sekali saja, buat yang wajib. Buat yang wajib. Itu sebabkan masa tu sebab nak segera berjalan. Masa tu Nabi daripada Muzdalifah, daripada Mina nak ke daripada Arafah nak ke Muzdalifah kan. Daripada Arafah nak ke Muzdalifah malam kan. Hari Arafah, hari ke-9, lepas maghrib tu nak bergerak ke Muzdalifah. Jadi Nabi ambil wuduk dengan ringkas. Maksud ringkas itu bukan maksud sempurna. Adapun pada waktu-waktu lain, Nabi akan ambil wuduk betul-betul sempurna macam Nabi nak salat. Jadi dalil
bahawa wuduk Nabi sentiasa sempurna. Nabi selalu ambil wuduk yang sempurna untuk salat. Bukan sebahagian pendapat sebahagian ulama Malikiyah dia kata tak ambil wuduk yang ringkas-ringkas dia. Kecuali kalau nak salat. Tidak sahih. Jadi lalu saya menuangkan air badan beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Wuduk lis-salah. Mesti wuduk yang sempurna. Dan Nabi mengusap atas bahagian atas kedua sepatunya lalu melakukan salat. Nabi sapu atas khuf. Jadi hadis ni hadis nak cerita pasal kita masih lagi dalam bab al-mashu 'alal khufain, sapu atas khuf. Lalu Nabi pun menunaikan salat. Sebenarnya hadis ni ada sambungannya insya-Allah. Hadis ni ada sambungannya bi'idznillah taala dalam bab yang akan datang, dalam hadis akan datang, hadis yang lebih sempurna. Yang kita akan tengok bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi ni menjadi makmum ketika itu. Rupanya Nabi bila Nabi dah pergi dah pergi ke buang yang besar ni, Nabi terlewat daripada sembahyang berjemaah. Sehingga Nabi SAW jadi masbuk. Ini ada pengajaran yang sangat penting. Iaitu Nabi pernah jadi masbuk. Nabi pernah masbuk dalam salat. Barakallahu fiik. Lagi tak hadis lain? Ada 3 minit lagi. Sudah kita baca kitab Fathul Majid. Bolehlah kita baca seterusnya satu lagi hadis, sebab satu lagi ni pun sama juga, cuma dibawa sebagai penyokong saja. Qala Imam Muslim rahimahullah taala bi sanad muttasil ilaih wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Ishaq bin Rahawayh atau Rahawayah Ishaq bin Rahawayh wa Ali bin Khashram jami'an an Isa bin Yunus. Qala Ishaq qala akhbarana Isa qala hadatsana al-A'mash an Muslim, yani Muslim tadi Muslim bin Subaih an Masruq an al-Mughirah bin Syu'bah المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه وغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه وضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. Ini hampir sama juga matan dia. Ishaq bin Ibrahim dari Ali bin Khashram. Terberitahukan kepada kami, telah melihat kepada kami Isa bin Yunus. Ishaq berkata, Isa telah mengabarkan kepada kami, Al-Amash telah beritahukan kepada kami dari Muslim, dari Masruq, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, satu ketika Rasulullah SAW keluar untuk buang hajat, lalu saya mengambil ember bekas tadi. Ketika beliau kembali, saya meluangkan air padanya dan beliau pun mencuci kedua tangannya. Kat sini, kenapa hadis ini disebut? Untuk beritahu bahawa macam mana sifat Nabi ambil wuduk tadi. Macam riwayat sebelum ni tak bagi tahu. Riwayat ni bagi tahu mencuci kedua tangannya. Maksud Nabi ambil bersih-bersih lah. Kemudian basuh muka, kemudian basuh kedua tangannya, namun jubahnya terlalu sempit hingga beliau mengeluarkan kedua tangan dari bawah jubahnya, lalu membasuhnya, kemudian mengusap kepalanya, nampak? Diusap kepalanya dan mengusap bahagian atas kedua sepatu dia. Maksudnya Nabi ambil wuduk dengan wuduk yang sempurna, dan kemudian beliau salat bersama dengan kami. Kat sinilah Imam Nawawi kata jawaz hadza lil hajah. Bolehnya kita buka tadi baju tadi bahagian atas bila ada hajat. Wa fil khulwah, dan ketika berseorangan. Wa amma bainan nas, adapun di depan manusia sepatutnya kita tak buat sebegitu, melainkan kalau ada hajat. Kerana perkara tersebut boleh memalukan, merosakkan maruah. Maka kata Syekh Adam Al-Tiyubi, dia komentar pendapat Imam Nawawi ketika tadi, kata-kata Imam Nawawi, perkara tersebut tidak sepatutnya dilakukan. Pendapat ini dipertikaikan, kata Syekh Adam Al-Tiyubi. Faqad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amama Al-Mughirah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya di hadapan Al-Mughirah. Alla yakunu uswah. Alla yakunu uswah. Apakah tidak Nabi itu contoh bagi kita? Fatabassar. Maka perhatikanlah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini kata Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi, komentar pada kata-kata Imam Nawawi tadi. Tapi kita pun yalah, kita tengok keadaan lah, kan?
Kalau macam tadi tempat nak ambil wuduk, maka kita buka baju, tempat nak mandi, kita pakai towel dia kan. Macam kita nak pergi tempat mandi, kita pakai towel yang besar, lalu kita tutup bahagian bawah kita, kemudian bahagian atas kita tak tutup sangat. Maka taklah merosakkan muruah kita. Okey. Tapi kalau tempat tak sesuai, dalam kuliah kita pergi buka baju, itu tak kenalah. Tempat orang berjalan lalu lalang, tak ada sebab nak buka baju. Maka tak kena. Jadi kemungkinan kita boleh kata pendapat Imam Nawawi tadi tu tempat yang tak sesuai lah, yang boleh merosakkan maruah, yang pada adat satu kaum boleh merosakkan maruah. Kalau kita buka baju depan orang, maka tak salah buka, walaupun kita tahu kita tutup aurat, betul tak? Walaupun kita tutup aurat. Macam zaman sekarang orang tengok bola, bila dah semangat geng dia dah score gol tu, dia pun buka baju dia, maka tak sepatutlah macam tu. Okey, ataupun main bola petang-petang, siapa yang dah kena skor 1 gol buka baju, satu tim buka baju, ini tak sepatutnya begitu, sehingga terbuka aurat dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka dengan ini tamatlah hadis ni. Maka insya-Allah dalam hadis satu lagi lebih detail lagi macam mana Nabi sifatkan kasut yang dia pakai itu. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, tak sempatlah nak huraikan pada kuliah ini sebab kita ada Fathul Majid untuk kita baca. Wallahu alam, kita ambil 3 minit rehat sekejap dan kita akan sambung dengan bacaan kitab Fathul Majid. Wallahu ta'ala alam bissawab.